Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, oh jeritan batinku, Hai Cik Pai. mekik-mekik, memanggil-manggil namamu selalu. Siapa tu saya ke? Sehari ku rasa sebulan, rinduku sudah tak tertahan. Allah. Ku pandang kiri, ku pandang kanan, di kau tiada. Penat. Murid-murid, Cik Pai dalam kerinduan sebenarnya ni, no? Kenapa dia rindu? Saya pun rindu sebenarnya. Kita dalam keadaan yang kerinduan sebenarnya. Rindu tentang apa? Mungkin Cik Pai rindu kepada saya. Lama tak jumpa dengan dia, kan? Harap-harap Cik Pai sihat sejahtera. InsyaAllah murid-murid, jangan risau. Cik Pai akan muncul lagi. Mungkin murid-murid tertanya-tanya kenapa saya pakai macam ni, kan? Sebenarnya ada kaitan apa yang kita belajar. Rindu saya kepada suasana yang orang ramai berpakaian macam ini. Nak tahu murid-murid? Kalau nak tahu, tunggu. Sekali kita tunjukkan apakah tajuk kita belajar pada hari ini. Baik, seperti biasa murid-murid bersama saya Murabizul, insya-Allah kita ada 3 segmen. Segmen yang pertama ialah segmen hashtag baik di hati. Segmen yang kedua bersama Cik Pai. Kan saya dah cakap tadi, insya-Allah Cik Pai akan muncul. Dan segmen yang ketiga ialah adakah anda tahu? Bagaimana segmen ini? Nanti kita tunggu kemunculan segmen yang ketiga, insya-Allah. Baik murid-murid, insya-Allah pada pagi ini, silap bukan pagi ini, pada hari ini, waktu ini, petang, pukul 3 petang, insya-Allah, bersama saya Murabizul, kita akan belajar tentang satu tajuk yang hebat. Tajuk Jumaat penuh barakah. Kan? Banyak orang bersemayang Jumaat, berpakaian jubah, ada yang berserban dan sebagainya. Tajuknya Jumaat penuh barakah, pendidikan Islam tahun 5 bersama saya Murabizul. Baik murid-murid, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita aminkan doa. InsyaAllah pada hari ini ada tetamu khas yang akan membaca doa. Siapakah tetamu itu? Tak apa, jangan kita tunggu siapa dia. Yang penting kita aminkan doa. Mari sama-sama kita tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kan? Kemunculan Abang Meon membaca doa pada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jom murid-murid, kita saksikan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, objektif pembelajaran kita pada hari ini ada 5, insya-Allah. Di akhir pembelajaran nanti, murid dapat yang pertama menyatakan maksud solat Jumaat dengan betul. Yang kedua, menyatakan hukum solat Jumaat berdasarkan dalil ayat Al-Quran. Yang ketiga murid-murid, membaca lafaz niat solat Jumaat dengan betul. Yang keempat, menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat dengan betul. Dan yang kelima dan yang terakhir ini, menghuraikan amalan sunat sebelum solat Jumaat dan amalan yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Maksud sini ialah amalan sunat tadi itu yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian. Okey murid-murid? Clear? Alhamdulillah. Baik. Mari kita tengok pula pengertian solat Jumaat. Apakah yang dimaksudkan dengan solat Jumaat? Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dengan didahului dengan 2 khutbah. Okey murid-murid? Betul tak Abang Samad? Abang Samad? Betul kan? Okey, kita ulang sekali lagi. Apakah yang dimaksudkan dengan pengertian solat Jumaat?
Salat Jumaat ialah salat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu Zuhur dengan didahului dengan 2 khutbah. Okey murid-murid, Murabi harap kamu semua faham maksud pengertian salat Jumaat. Okey? Alhamdulillah. Seterusnya kita lihat apa dia kah? Yes. Seterusnya murid-murid, kita nak tengok dalil yang menyatakan solat Jumaat ni wajib ke tidak. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Dalam surah apa yang kita baca ni murid-murid? Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru azan, azan, untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Okey murid-murid, berdasarkan dalil ini ada hukum. Hukum mendirikan salat Jumaat. Okey, kita lihat hukumnya. Hukum mendirikan salat Jumaat ialah fardu ain. Fardu ain. Abang Samad, apa saya tu? Fardu ain bagi lelaki Muslim yang cukup syarat. Abang Samad nak ke mana? Alamak, lambat dah. Maksudnya dekat sini murid-murid macam cukup syarat je Abang Samad ni. Baik, kita lihat pula murid-murid kepada syarat-syarat yang berkaitan dengan solat Jumaat ini. Baik murid-murid, sebelum kita lihat kepada syarat-syarat yang Murabi cakap tadi, apa kata kita lihat dulu niat solat Jumaat. Boleh murid-murid? Janji dengan saya, kita baca sama-sama? Alhamdulillah. Baik. Usalli fardal jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Boleh murid-murid? Sekali lagi, tadi kita ikut Abang Samad. Sekarang kita tengok Abang Syam duduk tengah-tengah tadi. Abang Syam ni. Okey, Abang Syam, kita baca sama-sama. Usalli fardal jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Boleh murid-murid? Abang Yus pula. Okey, Abang Yus. Kita baca maksud niat solat Jumaat. Boleh Abang Yus? Okey? Abang Yus. Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey murid-murid, ulang sekali lagi bersama Murabi Zul dan juga Abang Yus. Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya murid-murid dah hafal. Cumanya sekarang ini kita dilarang untuk solat Jumaat seketika saja. Kenapa? Itu kita akan bincang nanti. Baik murid-murid, kita tengok apa lanjutan daripada ini. Macam situasi dekat kantin ke dekat meja makan kat mana? Oh, dekat kafe. Ada Abang Samad dekat situ bersama ada Abang Samad, ada siapa tu ya? Kak Combi kot. Anak Mami. Mungkin ada masalah kita tengok. Abang Samad cakap sesuatu ni. Abang Samad tengah muskil ni Combi. Dan murid-murid. Kemudian Combi pun jawab. Apakah masalah itu Abang Samad? Apakah masalah itu Abang Samad? Kemudian Abang Samad menjawab, peta aiting yang manakah sesuai untuk syarat wajib solat Jumaat? Oh, murid-murid.
Abang Samad tengah confuse. Dia nak susun syarat wajib solat Jumaat dalam peta aiting. Kita tengok Kak Combi jawab apa. Oh, senang je tu. Jom murid-murid, kita bantu Abang Samad. Murid-murid, jom. Kita bantu Abang Samad. Kita pilih peta aiting yang mana sesuai. Di sini, di paparan depan skrin kamu, depan handphone kamu, depan laptop kamu, ada beberapa peta aiting yang sesuai untuk kamu pilih. Yang pertama, peta aiting apa? Peta bulatan. Untuk apa? Mendefinisikan mengikut konteks. Kemudian ada peta buih. Untuk apa? Menerangkan. Kemudian ada peta apa lagi ke situ? Peta buih berganda. Peta buih berganda untuk apa ni? Membanding beza. Kemudian peta pokok. Pokok ni menjalar ke tidak? Tak tahulah dekat situ. Baik. Peta pokok ni untuk apa murid-murid? Membuat pengelasan. Kemudian di bawah sana kita lihat peta apa murid-murid? Peta dakar untuk hubungan seluruh dan sebahagian. Seterusnya, proses pemikiran yang seterusnya melalui peta apa? Peta air. Peta air untuk apa murid-murid? Peta air dekat situ untuk apa? Urutan. Ya, seterusnya peta peta pelbagai alir untuk sebab dan akibat. Dan peta yang terakhir ialah peta titik untuk analogi hubungan yang sama, mencari faktor perhubungan. Murid-murid, berdasarkan peta yang banyak-banyak ni, yang mana satukah yang sesuai tentang syarat tadi tu? Saya rasa peta buih. Betul ke tidak? Saya rasa mesti Kak Combi pun kata macam tu. Peta buih. Peta buih murid-murid. Tengok betul ke tidak? Alhamdulillah betul. Maksud dekat sini, peta buih lah untuk kita isi syarat yang dikatakan tadi. Syarat apa murid-murid? Syarat wajib solat Jumaat. Baik, siapakah di antara kita ini memenuhi syarat ini, maka dia wajib untuk solat Jumaat. Yang pertama, Islam. Mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia dah Islam. Sama ada dia itu Islam mengucap dua kalimah syahadah atau keturunan. Dan kamu berbangsa Melayu dan sememangnya agama Islam. Okey? Yang kedua, balik. Balik. Cukup umur. Kalau perempuan ada caranya, lelaki ada caranya. Cuba kamu tengok Abang Samad tu memegang gelas. Ada misai, ada janggut. Handsome daripada Murabizo ke Murabizo handsome daripada dia? Okey, kita tengok. Seterusnya, berakal. Dapat membezakan yang mana baik dan buruk. Lelaki dah jelas dah di antara Abang Samad dengan Kak Combi. Yang berikutnya, sihat tubuh badan. Dan bermukim tidak wajib bagi musafir. Dan seterusnya merdeka. Murid-murid boleh faham? Kita ulang. Islam. Cukup dah. Abang Samad Islam. Kemudian baligh dah, tengok misai janggut tu memang confirm baligh dah tu. Berakal, dia minum menggunakan gelas. Orang yang berakal itu. Lelaki, jelas dan terpampang. Jelas dah ada misai, ada janggut. Maka dia lelaki lah itu. Sihat tubuh badan, boleh berdiri ni. Murid-murid, Abang Samad berdiri. Kemudian, bermukim tidak wajib. Yang bermusafir, abang maksud dekat sini ialah Abang Samad memang duduk kat situ. Dia tak berpindah ke mana-mana yang memerlukan perjalanan jauh. Okey, dan merdeka, bebas. Okey, bukan sebagai seorang hamba. Nampak gaya dekat sini murid-murid. Kak Combi ni macam tak puas hati lah. Tak puas hati dekat Abang Samad. Kita tengok Kak Combi nak cakap apa ni? Abang Samad terlibat tak? Maksud dekat sini Kak Combi tanya, Abang Samad dah cukup-cukup syarat dah ni. Syarat wajib solat. Maksud dekat sini murid-murid, Abang Samad memang wajib lah dirikan solat Jumaat. Okey, boleh clear murid-murid, boleh faham? Alhamdulillah.
baik di hati. Baik murid-murid. Sekarang ni murabbi nak test kamu. Okey. Kita belajar dah kan tadi syarat wajib kan? Okey. Dalam banyak-banyak gambar dalam ni, ada macam-macam watak. Ada Kak Combi, ada mamak mana ni? Mamak mi goreng kot. Yang pakai songkok. Ada doktor. Kemudian ada ahliong kat belakang. Kemudian ada mamu nasi kandar kot. Abang Samad dan juga Abang Man. Okey. Dalam kesemua-semua ni, ramai-ramai ni murid-murid yang mana satukah wajib solat Jumaat? Kita tengok jawapannya. Amboi, Abang Samad bukan main seronok. Tada! Dia bagi kat kita. Yang pertama, jawapan Abang Samad, doktor. Doktor ni wajib solat sebab dia Islam dan dia cukup umur dan memenuhi syarat-syarat. Kemudian mamu nasi kandar ni pun wajib solat Jumaat walaupun dah beruban tapi sihat tubuh badan. Dan yang berikutnya, abang pun ni lupa tadi buat mi goreng kot. Dan berikutnya, Abang Man sebagai kontraktor pun wajib solat Jumaat sekiranya cukup syarat yang kita belajar tadi. Okey murid? Boleh? Hashtag baik di hati. Baiklah murid-murid, seterusnya Abang Samad nak cerita lagi ni. Abang Samad nak cerita apa Abang Samad? Kalau tengok dekat teks apa Abang Samad nak cakap tu, dia kata syarat sah solat Jumaat ada 7. Tadi syarat wajib murid-murid. Ingat syarat wajib ialah siapa yang kena solat Jumaat. Bila sebut syarat sah, kita nak pastikan jika cukup ke-7 ni, maka sahlah solat Jumaat itu. Baik, kita saksikan yang pertama. Salat pun dah murid-murid. Silap. Syarat sah solat Jumaat. Yang pertama, Abang Samad tulis kat situ, binaan dirikan dalam binaan yang khusus seperti masjid. Maksudnya ialah kalau nak buat solat Jumaat, dia kena buat dirikan solat Jumaat itu dekat masjid. Dia tak boleh buat tiba-tiba nak buat dekat rumah. Tak naklah kita buat dekat padang. Tak naklah kita buat dekat mana lagi? Kantin lah. Tidak murid-murid. Dia mesti ada tempat khusus. Sama ada masjid ataupun surau yang didirikan solat Jumaat. Dan yang kedua, syarat sah solat Jumaat ialah bilangan jemaah itu tidak kurang daripada 40 orang jemaah. Kalau 39 macam mana? Tak cukup kan? Baik. Kemudian yang ketiga ialah waktu didirikan itu mestilah pada waktu zuhur. Waktu zuhur ansar tidak boleh. Dan yang keempat ialah tidak boleh didirikan solat Jumaat, 2 solat Jumaat dalam satu tempat. Contoh macam ni. Kita dalam satu kawasan, kampung apa kita nak bagi nama? Kampung Murabbi lah. Kampung Murabbi. Dekat situ ada 2 surau. Dua-dua surau buat solat Jumaat serentak. Tidak boleh murid-murid. Mesti satu sahaja untuk menyepadukan solat Jumaat itu. Tidak boleh dalam satu kawasan 2 solat Jumaat didirikan. Boleh faham murid-murid? Alamak. Abang Me'on pula. Abang Samad silap tu. Nombor 2 bukan khutbah dulu. Tetapi dekat situ bilangan Jumaat murid-murid. Tengok dekat situ. Tersilap. Bukan khutbah Jumaat dulu. Tapi itu syarat sah. Ada juga syarat sah. Tapi dekat situ ialah poin dia ialah jemaah. Jumlah jemaah. Okey murid-murid. Kita teruskan. Okey. Abang Samad ada lagi Baik, kita tengok yang keberapa ni Abang Samad? Yang kelima saya rasa. Okey, yang kelima, jemaah. Dirikan solat secara berjemaah. Maksudnya murid-murid, tadi kita lihat kan bilangan solat Jumaat tu mesti 40 orang ke atas. Maksudnya kat situ berjemaah. Tidak bolehlah buat seorang-seorang. Tidak boleh. Tidak sah solat jemaah itu. Baik. Yang berikutnya nombor 6 ialah khutbah didahului dengan 2 khutbah. Maksud dekat sini kena dengar khutbah Jumaat
Bila dah selesai 2 khutbah, barulah boleh dirikan solat Jumaat. Ingat tadi, solat Jumaat berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, betul murid-murid. Hebat. Hashtag terbaik di hati. Baik, seterusnya yang terakhir murid-murid, syarat sah solat Jumaat ialah qaryah, kampung, belum dirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Maksudnya orang tak buat lagi solat Jumaat, baru boleh buat. Jangan pula, okey, katakanlah orang dah buat tapi kita terlewat, baru kita nak buat pula. Buat sekali lagi. Oh, tidak boleh. Boleh faham murid-murid? Syarat sah solat Jumaat ada 7. Alhamdulillah. Kita lihat pula dalam satu situasi yang berbeza. Murid-murid, Abang Samad pegang payung, siap tanya soalan lagi. Bagaimana pula dengan situasi ini? Kalau kamu lihat kepada gambaran yang sebelah sana, ramainya manusia. Maksudnya mereka mendirikan solat Jumaat dekat situ. Kemudian ada juga di bahagian tengah ni solat jemaah dalam 50 orang saya rasa, dan berjarak-jarak. Dan satu lagi gambar di hujung sana, solat Jumaat, tetapi kenapa tak cukup juga 40 orang murid-murid? Mesti ada sebab. Sebabnya murid-murid ialah kita melihat kepada situasi tertentu. Contoh sekarang kita dah berada dalam situasi yang di mana kita memerlukan tiada himpunan yang ramai. Maka kerajaan telah putuskan dalam satu tempat yang menghimpun mesti ada jumlah tertentu dan bilangan itu ditentukan oleh pihak kerajaan. Dan kawasan itu juga boleh dirikan solat Jumaat. Boleh faham murid-murid? Okey. Seterusnya murid-murid, kita lihat pula hukum meninggalkan solat. Tadi ramai yang solat Jumaat. Kemudian ada gambar kita lihat tadi itu juga 50 orang saja. Kemudian ada pula yang 4-5 orang dirikan solat Jumaat. Apa hukum ni? Saya tercukup syarat dah. Murabi, saya cukup dah. Tapi saya tak dirikan solat Jumaat. Tak boleh. Macam mana ni? Murid-murid, jangan susah hati kalau kamu tengok bukan mak ayah. Ayah kamu, abang kamu tidak solat Jumaat waktu sekarang ini, hukumnya harus. Okey. Hukum meninggalkan solat Jumaat dan solat berjemaah di masjid semasa PKP. Sekarang kita dilanda dengan musibah, dengan bencana, wabak sebagainya. Maka dalam waktu tempoh PKP ni murid-murid, dan kamu sendiri dalam tempoh PKP pun tidak pergi ke sekolah, belajar secara apa murid-murid? BDR pula. PDPR. Okey. Masa dekat sini hukumnya ialah harus meninggalkan solat Jumaat. Okey. Pendapat Syekh Ali Al-Qaradaghi seperti berikut. Harus untuk meninggalkan solat Jumaat dan solat berjemaah dalam keadaan virus yang sedang tersebar disebabkan oleh perasaan takut dijangkiti virus tersebut. Maka kita tak dosa murid-murid. Ayah kamu tidak dosa. Tetapi sekiranya nama ayah kamu tercatat untuk pergi mewakili kawasan untuk dirikan solat, maka dia wajib pergi. Okey? Ingat dalam situasi ini hukumnya harus. Alhamdulillah. Saya yakin dah percaya ni murid-murid dah faham. Alhamdulillah. Kalau faham sekali lagi, hashtag baik di hati. Baik murid-murid, seterusnya kita lihat pula sunnah hari Jumaat. Apakah amalan sunat yang kita perlu lakukan? Tapi murid-murid, bukan saya yang akan cerita tentang ni sunnah hari Jumaat. Siapa yang akan cerita ni? InsyaAllah. Kita lihat siapa. Sama-sama kita nantikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Murid-murid, Murid Bizul. Ya, saya. Abang Meon nak cerita tentang amalan sunat sebelum solat Jumaat. Yang pertama, memotong kuku. Cetiru macam saya. Tangan
Geleng-geleng-geleng. Oh, geleng-geleng-geleng. Memotong Tengok kuku. kuku. Yang Okey. kedua, memotong atau mencabut bulu-bulu badan. Bulu-bulu di badan. Yang ketiga, mandi sunat Jumaat. Mandi sunat pagi-pagilah ya. Ataupun nak sembahyang Jumaat. Okey, yang ke berapa ni? Yang keempat, apa tu? Memakai pakaian terbaik. Itu yang keempat. Itu yang keempat murid-murid. Abang Meon cerita tadi ni, memakai pakaian terbaik bukan bermaksud pakaian itu mestilah pakaian yang baru. Yang terbaik, macam saya sembahyang Jumaat, macam ni. Boleh murid-murid? Baik, kita tengok sambungan. Abang Meon nak cerita tentang amalan sunat sebelum solat Jumaat. Yang kelima. Baik murid-murid, kita sambung yang kelima. Memakai wangi-wangian. Oh, Minyak wangi lah. Wangi. Okey, yang keenam, segera ke masjid. Jangan lambat-lambat. Pahala sikit nanti. Yang kelima, bukan kelima. 6, 7. Tersasul. Beriktikaf di dalam masjid. Nanti Murabizo cerita apa maksud iktikaf tu ya. Kemudian solat tahiyatul masjid. Solat dulu sebelum duduk dalam masjid. Yang kelima lagi, yang kesembilan, banyakkan membaca Al-Quran, takbir dan bersalawat ke atas Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, diam mendengar khutbah. Bukan diam tu tidur. Terima kasih Abang Meon. Abang Meon ni cuba tengok nombor 5. Abang Meon kata apa? Pakai wangi-wangian. Yang keenam Abang Meon kata apa tadi? Segera ke masjid murid-murid. Yang ketujuh, iktikaf di dalam masjid. Baik murid-murid, iktikaf di dalam masjid ini, kamu hadir ke masjid awal, kamu duduk saja niat sahaja aku beriktikaf sunat kerana Allah Ta'ala, dapat pahala. Tapi jangan sembang perkara-perkara yang lara, yang sia-sia. Baca Quran dapat pahala. Seterusnya, solat tahiyatul masjid. Maksudnya solat kamu menghormati masjid. Okey. Jangan duduk sampai masjid tu, jangan duduk lagi, tapi teruskan solat sunat tahiyatul masjid, barulah duduk. Okey, kemudian banyakkan membaca Al-Quran, takbir dan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan berikutnya yang terakhir tadi Abang Meon kata, diam dengan khutbah. Bukan diam tu tidur. Tapi nak buat macam mana kalau tertidur kan? Okey. Alhamdulillah. Saya beranggapan kepada semua wahai murid-murid yang hebat ini, kamu dah faham tentang amalan sunat sebelum solat Jumaat. Alhamdulillah. Sekarang murid-murid, kita dah berada kepada segmen yang kedua. Segmen bersama Cik Pai. Hai Cik Pai. InsyaAllah, saya dengar Cik Pai nak pantun ni. Betul ke Cik Pai? Cik Pai nak pantun? Ting ting tang ting tada ting ting tang ting 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 tang ting tada ting ting tang ting. Oh, hebat Cik Pai. Bersama Cik Pai in the house. Jom boria bersama Cik Pai. Boleh. Okey, kita mulai ya. Salat Jumaat wajib didirikan bagi mereka yang cukup syaratnya. 2 rakaat setiap Jumaat, waktu zuhur ia didirikan. Salat Jumaat 10 perkara, mari kita amalkannya saja. Moga pahala berpanjangan kita, usah leka, usah buang masa. Ting ting tang ting tada ting ting tang ting 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 tang ting tada ting ting tang ting. Cik Pai, saya silap ingat ke kamu tadi ni nak pantun. Rupanya Cik Pai ajak kita boria. Ting ting tang ting tada ting ting tang ting. Tapi yang tu bukan boria. Okey Cik Pai, terima kasih kerana sudi bersama saya, teman kamu Robizo, dan mengubati kerinduan murid-murid kita semua. Baik murid-murid, sekarang kita nak berada kepada segmen berikutnya kot. Kita tengok.
Okey murid-murid, sekarang kita berada pada segmen yang ketiga. Segmen ketiga ini akan menguji kemahiran anda, akan menguji pengetahuan anda berkaitan apa yang kita belajar pada hari ini. Adakah kamu semua sudah bersedia? Baiklah, kalau kamu sudah bersedia, pastikan kamu dah ready nak menjawab soalan. Okey murid-murid, dah bersedia menjawab soalan? Kita terus kepada soalan yang pertama. Solat Jumaat dilaksanakan pada hari Jumaat. Jawapan anda A. Ya. B. Tidak. C. Tidak pasti. Jawapan anda A. Tepat. Alhamdulillah. Kita berubah kepada soalan yang kedua. Solat Jumaat didirikan sebanyak 2 rakaat. A. Ya. B. Tidak. C. Tidak pasti. Jawapan anda A. Tepat. Bagus. Seterusnya, soalan yang ketiga. Masyarakat Islam boleh laksanakan solat Jumaat pada waktu asar. Saya ulang, masyarakat Islam boleh laksanakan solat Jumaat pada waktu asar. A. Ya. B. Tidak. C. Tidak tahu. Jawapan anda tidak. Betul. Seterusnya, soalan yang keempat. Berikut perkara sunat yang perlu diamalkan sebelum solat Jumaat, kecuali A. Memotong kuku, B. Makan sedikit, C. Mandi sunat Jumaat, D. Memakai wangian. Jawapan anda B. Makan sedikit. Betul. Baik, kita berubah. Kita beralih kepada soalan yang kelima. Solat Jumaat didahului dengan 2 khutbah. A. Tidak pasti. B. Ya. C. Tidak. D. Tiada jawapan. Jawapan anda betul. Seterusnya, soalan yang keenam. Berikut ialah bukan perkara sunat sebelum solat Jumaat, kecuali A. Tidur semasa khutbah, B. Datang awal ke masjid, C. Solat tahajud, D. Makan nasi. Jawapan anda B. Datang awal ke masjid. Betul. Seterusnya, soalan yang ketujuh. Antara syarat sah solat Jumaat ialah A. Dirikan pada waktu Zuhur, B. Dirikan pada waktu Asar, C. Dirikan pada hari Sabtu, D. Dirikan pada hari Khamis. Jawapan anda dirikan pada waktu Zuhur. Tepat. Hebat. Hashtag baik di hati. Seterusnya, soalan yang ke-8. Ali berusia 28 tahun tidak dapat hadir ke masjid untuk dirikan solat Jumaat apabila PKP ikut pasakan. Apakah hukum Ali meninggalkan solat tersebut? A. Berdosa, B. Harus, C. Haram, D. Makruh. Saya beri masa 5 saat untuk kamu jawab. Dan jawapan kamu B. Harus. Tepat. Seterusnya, kita berpindah kepada soalan yang ke-9. Berikut ialah amalan sunat Jumaat yang boleh diamalkan pada hari lain, kecuali A. Memakai wangian, B. Segera ke masjid, C. Banyakkan membaca Al-Quran, D. Diam sambil mendengar khutbah Jumaat. Saya ulang nombor D. Diam sambil mendengar khutbah Jumaat. Jawapan anda D. Tepat. Baiklah murid-murid, seterusnya kita berpindah kepada soalan yang ke-10. Pak Abu melaksanakan solat Jumaat bersama anak-anaknya, anak lelakinya seramai 10 orang di rumah. Adakah sah solat Jumaat mereka? A. Sah, B.
tidak sah. C. Berdosa. D. Makruh. Jawapan anda. Tepat. B. Tidak sah. Seterusnya murid-murid, kita lihat Abang Samad dah pegang beg, menunjukkan soalan ini adalah soalan yang terakhir. Baik, kita teruskan soalan yang terakhir. Apakah tindakan kamu setelah mendengar larangan ke masjid untuk mendirikan solat berjemaah ke masjid disebabkan PKP? Saya ulang, apakah tindakan kamu, wahai murid-murid, setelah mendengar larangan ke masjid untuk dirikan solat berjemaah di masjid disebabkan PKP? A. Abaikan solat. B. Terus dirikan solat di masjid. Tetap dirikan solat di masjid. B. C. Akur dan solat berjemaah di rumah. Dan D. Membuat bantahan. Saya beri masa 5 saat untuk kamu menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawapan anda, akur dan solat berjemaah di rumah. Tepat. Alhamdulillah. Baiklah murid-murid, dengan berakhirnya tadi soalan yang ke-11, maka kita sudah pun berada di penghujung kelas kita atau PDB kita pada hari ini. Saya berharap kamu semua dapat menguasai ilmu dan memahami apa yang kita belajar pada hari ini. Terus lakukan kebaikan, tinggalkan perkara yang dilarang. Jom kukuhkan pengetahuan anda. Dapatkan link word wall di ruang chat, komen dan Telegram eMurabi berkaitan dengan soalan-soalan dan juga berkaitan dengan pengetahuan kita pada hari ini. Kerana itu daripada saya, Murabi Zul Azhar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.